Hadirin sekalian, andai patah saya Raja Wali, bertongkat jua saya kemari, bukan kerana ingin mencari isteri, tetapi untuk membawa anda semua menyelami, menghayati dan memahami satu mauduk pidato yang berbunyi pengantarbangsaan bahasa Melayu menjana perpaduan negara. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Dif-Dif kehormat, penjaga masa yang setia pada masanya, para juri, seterusnya para hadirin yang saya cintai dekat di hati. Salam cinta daripada saya. Hadirin sekalian, sebelum saya bergerak dengan lebih jauh lagi, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya. Menurut Kamus Dewan, pengantarbangsaan bermaksud perbuatan atau proses untuk mengantarabangsakan sesuatu. Manakala bahasa Melayu pula merupakan sistem lambang bumi yang digunakan oleh rakyat Malaysia. Saudara yang sedidik, hadirin dan sekalian, seperti apabila kita berbicara tentang kemajuan negara, saya ingin membawa anda semua. Maksud kemajuan itu sendiri adalah aspek kebenaran atau aspek yang penting. Jadi hari ini saya ingin membawa anda semua untuk memahamkan anda semua bahawa dengan mengantarabangsakan bahasa Melayu, saya sangat pasti, saya sangat yakin ianya mampu untuk memajukan negara. Hadirin sekalian, apabila kita berbicara tentang bahasa Melayu, saya sangat yakin dan saya sangat pasti bahawa ramai di antara kita sangat memandang rendah, memandang enteng, memandang buruk, merasakan tidak bertamadun, merasakan ianya lemah. Namun kita semakin lupa bahawa zaman dahulu yang sejarah membuktikan bahawa bahasa Melayu pernah menjadi bahasa di luar Franka untuk para pedagang, untuk berdagang di Kepulauan Melayu. Ini merupakan salah satu perkara yang perlu kita sanjung, perkara yang perlu kita ambil berat dan jangan sekali ambil enteng. Kenapa kita perlu lebih membanggakan bahasa asing? Sedangkan nilai kebaratan mereka berbanding nilai ketimuran kita, di ketimuran kita lebih baik berbanding mereka. Hadirin sekalian, 3 aspek penting hari ini yang saya terapkan dalam pidato saya. Yang pertama, kenapa pengantarbangsaan bahasa Melayu ini penting? Dan yang kedua, kesan. Dan yang ketiga, apa usaha yang perlu kita lakukan untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu? Baik, saya pergi kepada isi yang pertama. Kenapa ia penting? Yang pertama, ia mampu meningkatkan jati diri kita. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui, di Malaysia terdapat 3 masyarakat majmuk, Melayu, India dan Cina. Ketiga-tiga bangsa ini mempunyai nilai ketimuran yang sangat tinggi, yang sangat baik. Antaranya budi bahasa, sopan santun, hormat menghormati. Baik, seterusnya. Kesemua sifat ini perlu diinterpretasikan dalam pertuturan kita. Dan kita perlu mempromosikan di persada dunia. Dengan cara ini, orang luar lebih menghormati kita. Apabila ramai orang luar menghormati kita, saya sangat pasti kemajuan negara kita mampu ditingkatkan. Yang kedua, saya ingin pergi kepada isi yang kedua, yaitu bahasa ilmu. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Seperti yang kita semua ketahui, negara Jermani, negara Perancis dan juga negara Jepun sangat bangga dengan bahasa mereka. Mereka meletakkan bahasa mereka di persada dunia sangat tinggi. Mereka tidak kisah dengan bahasa asing. Mereka merasakan bahasa mereka lebih hebat. Mereka merasakan bahasa mereka lebih berguna daripada bahasa yang lain. Namun begitu, untuk menjadikan bahasa mereka lebih hebat, mereka perlulah mempunyai saluran daripada universiti, saluran ilmu. 2 universiti saya akan ceritakan di hari ini, iaitu universiti di Perancis, iaitu Universitas de France dan universiti di Germany, University of Rostock. 2 universiti ini sangat mengantarabangsakan bahasa ibunda mereka. Namun begitu, saya sangat berbangga dapat belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia yang sangat mengantarabangsakan bahasa. Dan ini salah satu usaha kerajaan yang patut kita puji, yang patut universiti-universiti lain ikut. Antaranya kita lihat sendiri, tesis kita, tugasan kita, pengajaran oleh pensyarah kita sendiri dalam bahasa Melayu. Ini adalah satu usaha yang perlu kita puji. Dan universiti-universiti lain perlu mengikut langkah sini, langkah seperti ini. Saya tidak mengatakan bahawa bahasa Inggeris tidak penting, bahawa bahasa Inggeris ataupun bahasa asing yang lain tidak perlu dipelajari. Ianya perlu dipelajari. Namun begitu, bahasa Melayu perlu diletakkan di persada yang tinggi. Jangan kerana bahasa asing, bahasa Melayu kita lupakan, bahasa ibunda kita lupakan. Kenapa kita perlu mengagungkan bahasa asing sendiri? Sedangkan bahasa Melayu sendiri
boleh dijadikan satu bahasa untuk kepentingan kita semua. Dia satu bahasa ilmu. Baik, saya terus kepada kepada kesan. Baik, yang pertama, ia akan memberi kesan dalam nilai dalam diri kita. Baik, secara ringkas ni, setiap bahasa, apa-apa sahaja bahasa pun, kalau kita fahami, kita mempertuturkannya, ianya mampu mengubah nilai dalam diri kita. Ini adalah kerana apabila kita bertutur bahasa tersebut, dia akan mengalirkan emosi, seterusnya akan mempengaruhi tingkah laku tersebut. Oleh yang sedemikian, sekiranya kita mengantarabangsakan bahasa Melayu, kita membanggakan bahasa Melayu, kita menggunakan budaya Melayu, semua perkara ini, semua budaya ketimuran, budaya masyarakat Malaysia ini adalah budaya yang baik, seperti sopan santun, ramah manusia seperti saya cakapkan tadi. Dengan ini, nilai dalam diri kita akan menjadi lebih baik, lebih elok dan lebih sopan di mata dunia. Seterusnya, kesan yang kedua, ia akan meningkatkan keutuhan, ia akan meningkatkan persefahaman antara kaum. Seperti yang kita ketahui, Cina dengan baju Cheongsam itu budaya mereka, India dengan baju sari juga budaya mereka, Melayu dengan baju Melayu dan juga baju Purong. Jadi hari ini, bahasa Melayu inilah yang akan menyatu padukan semua ini. Sekiranya penyatuan ketiga-tiga kaum ini lebih erat, lebih bahagia, saya sangat pasti dan saya sangat yakin ianya mampu meningkatkan perpaduan negara. Bersama-sama bekerjasama. Cina bekerjasama dengan Melayu, Melayu bekerjasama dengan Cina, dengan India. Ketiga-tiga bangsa ini akan bersatu meningkatkan kemajuan negara. Tidakkah ini salah satu cara untuk meningkatkan kemajuan negara? Anda semua fikir. Baik, saya pergi kepada usaha yang perlu kita lakukan ni. Seperti yang kita ketahui, kerajaan telah mewujudkan Universiti Kebangsaan Malaysia. NGO seperti Dewan Bahasa dan Pustaka juga mempunyai satu usaha. Antara usaha mereka ialah ia akan menegur mana-mana program TV yang akan menggunakan bahasa rojak. Mereka akan menegur program TV tersebut. Dan sebenarnya sebagai mahasiswa, saya sangat berbangga dengan program seperti ini mampu untuk mengantarabangsakan bahasa Malaysia. Akhir kata, saya mengucapkan pengantarabangsakan bahasa Melayu untuk kemajuan negara bukanlah usaha kerajaan ataupun NGO, tapi usaha kita bersama. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicincang. Oleh sebab itu, teruskanlah guna bahasa Melayu. Assalamualaikum, pecinta penutur bahasa Melayu.